Okey, kita berbincang lagi soalan yang tertangguh untuk dua tetamu kita hari ini. Baik, terkejut dua-duanya nampak kepak ayam tadi. Terkejut apa yang kena dengan topik. Baik, bila seorang ibu atau bapa tu kadang dia terlalu obses dengan dia punya kefahaman, dia punya arah tuju tu nak membentuk anak ni, ini yang terbaik, semua orang yang terbaik kan. Betul. Tapi macam kalau berlaku pertembungan, bapa mungkin sikit relax kan, mungkin ibu pula terlalu ekstrim nak itu nak ini, dah didik anak sejak dari kandungan lagi dah didik dah kan, bila umur berapa hari dah bagi baca flashcard apa semua kan, terlalu Dalam kandungan lagi dah bagi baca. Itulah. Sebab dia kata boleh nampak through the eyes. Betul tak Dr. Syazril? Ada orang yang macam ikut fasa demi fasa. Ada orang tak sabar nak mempercepatkan fasa itu, nak jadi yang terbaik, nak jadi yang genius nak. Panjang tu soalan ni. Pengalaman peribadi ni. Pengalaman Nak peribadi. memberikan gambaran itulah. Okey, doktor komen. Okey, kita cakap pasal perbezaan ideologi tadi. Macam mana kita nak menguruskan perbezaan ideologi antara mungkin bapa dengan ibu tu. Pada pendapat saya senang je. Kita masing-masing ambil time out. Masing-masing ambil satu langkah di mana bila ibu dengan bapa ni bercanggah pendapatnya, lepas tu masing-masing ambil time out. Dia ambil masa 2 minit untuk fikir balik apa pendapat dia, dan mami pun ambil masa 2 minit untuk fikir balik apa pendapat dia. Masing-masing kalau masa tu tengah bertelagah dekat kitchen kan, seorang pergilah bilik air, seorang pergi dekat dapur. Ambil masa untuk fikir balik, adakah betul tindakan kita ni? Adakah betul ayah dia salah? Adakah betul mami dia betul? Sebab sebenarnya masa time out tu adalah masa bertenang. Waktu bertenang tu biasanya otak kita akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih orang kata rasional. Dr. Syazril pernah berlaku perkara sebegini setakat Ini selalu. Tapi apa yang saya perasan yang paling penting, dia kena balance. Okay, contohnya kalau isteri saya memang jenis yang a bit dictator di situ, saya akan, kita tak boleh sama-sama dictator lah. Okay. Tapi saya suka isteri saya sebab dia dah, masa anak baru keluar, dia kata, okey, yang ni dia akan main sport yang mahal. Tenis dia cakap. Terus cakap, tak apalah, biasa-biasa sudah lah kan. Sukan marhain lah. So macam kata, ada good cop, bad cop di situ. Tapi bagi saya, bagus ada ni sebenarnya. Because bila ada satu yang excited, satu yang bertenang, somehow kita boleh dapat dia punya kesinambungan di situ. So anak tu pun terjagalah, kita tahulah. Let's say kalau macam hari ni ayah dia macam penat sikit, so mak dia on point. Masih nak menjaga, masih nak mendidik, masih dah tetapkan segala-galanya. Lepas tu bila macam mak dia macam depressed sikit, rasa macam alamak, anak kita tak turns out to be what we want to be, what she wants to be. Then somehow suami pula ambil part. It's okay. So tak apa, kita tak payah set bar too high. Kita capai yang Okey, menarik. Dr. Azul, melihat kepada apa yang diterangkan oleh Dr. Syazril. Dua-dua doktor ni. Di mana tahap kita sebagai ibu bapa sampai okey, that's it. Biarlah anak yang membuat keputusan. Kita nak shape mereka ni, tetapi okey, tak jadi juga. Okey, ini masanya untuk kita terima bahawa anak juga boleh membuat keputusan untuk diri mereka walaupun masih kecil, Dr. Azul. Betul. Itulah yang kita namakan generasi Z. Generasi Z ni, mereka ni sebenarnya bergantung kepada teknologi. Lepas tu mereka ni sebenarnya mampu untuk membuat keputusan. Satu kesalahan ibu bapa yang dari dulu kita buat, kita underestimate kita punya anak. Dan kita tidak mengambil kira pendapat mereka. Dan di situ kan menyebabkan anak-anak ni terbatas dia punya pemikiran. Jadi apa yang kita boleh lakukan tadi, macam saya kata tu, mungkin sebagai ibu bapa kita bagi ruang dan peluang untuk mereka menyuarakan pendapat mereka. Tambah lagi anak-anak generasi Z ni, bila dia terdedah kepada teknologi, media sosial semua ni, do not underestimate them. Kadang-kadang mereka ni mempunyai maklumat lebih daripada kita. Sebab berlaku dekat saya sendiri. Anak saya kadang-kadang dia bagi tahu saya fakta-fakta yang macam, "Mom, do you know about this?" And saya macam, "Oh wow, okay, thank you. Awak dapat tahu kat mana?" Saya tanya dia. "Oh, it's from the YouTube. Oh, it's from the internet." Kadang benda-benda yang kita sendiri macam, ya Allah, kita tak tahu kan. Menakutkan. Betul. Baik, kita tinjau jeling sikit apa komen ataupun persoalan di Facebook MHI yang sempat dikirimkan oleh penonton setia kami. Okey, kita ada mungkin yang pertama dari Faizal Asna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi saya, walau hebat, walau canggih, walau moden bagaimanapun, saya tetap berpegang pada akhlak anak-anak. Seorang guru sekolah menengah, memang tidak nafikan pelajar-pelajar sekarang memang up to date, dan kadang-kadang up to date-nya mengalahkan kita yang dewasa ni. Tapi kebanyakan mereka lack of manner, bukan semua tapi kebanyakannya. Moga dipermudahkan semua urusan kita, insya-Allah. Okey. Ya, jadi itulah dia. Ibu bapa yang membimbangkan aspek akhlak, moraliti dan juga nilai murni. Jadi macam mana nilai murni menjadi satu pegangan yang sangat penting, asas kepada semua aspek. Kadang-kadang kita nak cari anak ni berilmu tapi akhlaknya mungkin tercalar kan.
Jadi macam mana rumah ini sebagai madrasah itu sendiri? Oh, okey. Tazu, silakan. Okey. Saya kategorikan di bawah tips parenting tahu. Tapi perspektifnya perspektif Islam. Sebab kita refleks kepada soalan tadi tu kalau mengikut Islam, for sure lah kita berlandaskan Al-Quran. So saya panggil saya punya parenting tips ni parenting tips Luqman, kerana ianya berasas daripada surah Luqman lah, daripada ayat 13 hingga ayat 17. Formula saya adalah 1A 3B, macam UPSR pula kan, 1A 3B kan. A yang pertama kurang satu subjek. Zaman saya 1A 4. Zaman saya 4. Okey, jadi 1A 3B. A yang pertama daripada surah Luqman adalah ajar anak-anak kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan mereka, ajar. Itu kita dapat lihat dalam surah Luqman ayat ke-13. Lepas tu yang 3 lagi B. B yang pertama adalah beritahu. Beritahu anak-anak kita di mana kedudukan ibu bapa di sisi Allah dan di sisi mereka. Itu ayat Luqman surah 14. Lepas tu kita ada B yang kedua. B yang kedua kita bercakap mengenai beritahu anak-anak kita supaya berusaha dan yakin dengan Tuhan. Itu surah Luqman ayat 16. Dan B yang terakhir adalah beritahu juga. So kita ada 3 beritahu lah. Beritahu yang terakhir, beritahu anak-anak kita bahawa sebenarnya segala yang terjadi ni adalah aturan Tuhan. Lepas tu kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu dapat dalam surah Luqman ayat ke-17. Jadi memandang dari perspektif lain, mungkin itu adalah perkara yang kita boleh ajar kepada anak-anak kita. Wow, menarik juga. Dr. Syazril, anda adalah seorang, perlu membezakan juga kejayaan seorang doktor, tetapi dalam mencabar ataupun membesarkan anak ni, cabarannya juga mungkin sama kepada semua ibu bapa yang lain. Bagaimana anda membawa diri dan juga ingin membesarkan anak? Adakah itu akan memberi tekanan kepada anda dan juga anak nanti, ataupun sama je dengan orang lain? Saya rasa sekarang ni anak saya dia lebih popular lah dari saya di situ. Apa yang saya perasan lah, walaupun sibuk sebagai kerjaya, yang penting daripada sudut seorang ibu bapa ni ialah betapa bersungguhnya dia nak menjaga anak itulah. Yalah, sebab semua manusia diberi masa sama 24 jam. Betul. Tapi apa yang membezakan kita ialah bagaimana kita bijak kita bijak organize lah masa kita ni. Jadi bila saya dah dapat anak, sebab saya dah mencuba dekat 4 tahun setengah barulah dikurniakan rezeki. Apa yang saya perasan bila saya dapat anak, memang hidup berubah 360 darjah. Tapi bila ada anak ni, somehow barulah saya sedarkan kepentingan masa tu. Mungkin selama ni berdua je tak kisah pasal masa. Tapi bila ada anak, memang kalau boleh, macam wife saya pun habis kerja dia akan terus balik rumah. Dan dari situ sampailah anak tidur sampai esok pagi, kalau boleh jangan serahkan kepada pembantu, biar kita jaga. Masa inilah kita nak nurture dia, kita nak bagi dia kasih sayang yang dia kekurangan lah sepanjang hari itu. So bagi saya, ibu bapa di luar sana kalau boleh luangkanlah masa sebanyak yang mungkin dengan anak kita. Sebab sekarang tak sama dengan dulu. Dulu mak ibu bapa kita mostly kerja 8-5 cukup dah. Tapi sekarang saya tengok ada yang dah kena kerja lepas pukul 5 balik kena kerja lain kan. Betul. So bila anak kurang masa ni, memang boleh nampak dia punya perbezaan dari segi akhlak dia, dari segi pendidikan dia, sosial dia. So pentinglah dekat situ. Itu dia, kepada yang mungkin belum dapat anak, rasa takut tak? Cabaran yang terpaksa kita tempuh, yang terpaksa kita formulakan ya. Jadi pesan akhir lah doktor, mungkin nak suruh supaya semua bertenang dan sabar. Dan jangan terburu-buru dalam mendidik anak ni. Sebab ada fasanya, ada peringkatnya dan ada cabaran seorang berbeza. Ya? Jadi macam mana untuk tenang dalam mendidik anak ni? Silakan. Okey. Saya selalu pakai formula tau. Dalam formula lagi. Saya banyak formula. Tadi UPSR yang ni? Betul. Yang ini tak POST. POST. PO untuk positif. Positifkan diri kita. Dalam kita mendidik anak-anak kita, kita adalah sebenarnya role model kepada mereka. Jadi kita harus tunjukkan sikap yang positif, pemikiran yang positif. Macam biasalah kita tahu kan, anak-anak kecil ni bila dilahirkan, mereka ni mempunyai 100 bilion sel-sel otak, betul? Yang belum lagi terhubung. Dan kitalah ibu bapa lah yang menjadi asbab kan sel-sel otak ni terhubung melalui kita punya kata-kata, melalui kita punya sikap. Jadi dekat situ kita tunjukkan sikap yang positif, kata-kata yang positif. Itu yang pertama, PO. Yang kedua POS. Yang kedua S. S ni untuk spank. Never spank your kids. Jangan pukul anak. Kerana apa? Kalau kita lihat zaman kita dulu anak-anak dan kita dibesarkan dengan cara ibu bapa memberi
pukul rotan lah, hukuman. rotan kan, hukuman sebagai hukuman. Tapi pendekatan baru menyatakan bahawa anak-anak yang melalui fasa tersebut akan membesar dengan satu pemikiran bahawa it's okay to do violent. It's okay to hit people. Untuk fixkan benda tu bagi mereka macam tak apa, dia ni tak dengar cakap aku akan pukul. Sebab itulah punca-punca berlakunya domestic violence, punca-punca berlakunya masalah bully di sekolah. Mereka akan membesar dengan pemikiran sebegitu. Mereka membesar dengan pemikiran apa yang mereka nampak, apa yang mereka pelajari daripada ibu bapa mereka. Dan yang terakhir adalah T. T saya dah cakap dah tadi, awal-awal tadi, T itu time out. Time out diri kita. Time out diri kita, bagi masa untuk diri kita berfikir, bagi masa untuk kita bertenang kan. Anak-anak tu memang akan selalu buat kita marah. Tapi setiap kali dia buat kita marah, kita senyum dulu. Kita senyum, lepas tu kita cakap dengan dia, sekejap mami nak pergi dapur sekejap. Sekejap lagi kita sambung. Lepas tu pergi dapur sekejap, kita redakan kemarahan kan. Lepas tu baru kita sambung balik. By the time kita datang tu kita dah lupa dah pun kita marah apa. Betul. Kan? Jadi dekat situlah dia punya petua tu dekat Saya sedang melalui proses ni lah. Marah dengan anak sebab berebut remote TV. Kita ada seminit, Dr. Syazril. Anda mungkin masih jauh lagi perjalanan dalam masih baru. Tapi saya percaya setelah mencuba beberapa tahun, anda yang paling bersedia selepas tempoh tersebut. Sekarang ni mungkin apa yang ingin dikongsikan kepada ibu bapa yang mungkin mengalami situasi yang sama juga? Memandangkan anak saya masih kecil lah. So saya tak dapat lagi nak melalui proses gaduh-gaduh teruk sangat macam gaduh remote. Belum lagi. Ataupun pendidikan. Tapi apa saya perasan kepada ibu bapa yang baru di luar sana seperti saya, parenting adalah satu unit yang mana terdiri daripada seorang suami dan juga seorang isteri, dan parents ni dia haruslah bekerja bersama. Tak boleh tolonglah, sebab saya dapat pelbagai DM lah yang kata, yalah, satu suami saya tak melibatkan diri dalam ni, isteri saya duk sibuk buat yang ni. Tak boleh macam tu. Kalau boleh, kita harus bekerja bersama suami dan isteri ni, sebab bila harmoninya suami isteri ni barulah terbentuk dengan sangat cantik anak tu. So kalau boleh, ibu bapa di luar sana salinglah bersefahami. Wujudkanlah komunikasi, sebab sekarang ni memang kita sangat kekurangan komunikasi antara suami isteri. Bila ada komunikasi yang baik, insya-Allah anak akan jadi okeylah. Itu dia. Okey, terima kasih bersama kita berkongsi pengalaman, ilmu yang tak ternilai. Jadi hari ini kita start post ya. Positif dalam diri anak. Saya ingat post gambar. Ingat post social media ke apa? Kita belum ambil gambar lagi. Post POST. Okey, ada positivity dan juga mungkin berubah paradigma yang baru dalam diri anak supaya tadi tak berlaku keganasan rumah tangga, dan juga yang paling penting keganasan persepsi terhadap apa yang berlaku dalam keibu bapaan ini. Time out tu penting. IG kedua-duanya kalau mereka ingin mendapatkan pandangan seterusnya. Ada orang tanya ni. Okey, saya banyak berkongsi sebenarnya tips-tips mengenai kehidupan parenting dekat saya punya Facebook. Facebook saya Azu Syadan. Sebab IG saya banyak bercakap mengenai travel. So far saya dah travel 38 negara dekat dunia ni. Boleh lawan. Okey. Jadi saya separatekanlah dekat situ. IG banyak bercakap mengenai travel, tapi untuk tips-tips parenting dan kehidupan boleh tengok saya punya Facebook Azu Syadan. Okey. Dr. Syazril, Dan saya ramai yang dah tahu, dah tapi banyak, kan? kita tanya sekali lagi lah. Saya satu di Instagram, SAY_Syazril, yang mana di situ banyak saya share tips-tips kesihatan, parenting dan juga fitness sikit lah. Okey, terima kasih bersama kita. Ya, sebab nanti di hujung-hujung kita nak makan. Boleh jemput kalau sudah. Tunggu sampai siaran.